الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli, tuan kuasa pengurusan masjid, seterusnya sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kurnia kepada kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita menunaikan solat fardu berjemaah. Mudah-mudahan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bekal kepada kita untuk kita mengharungi kehidupan nanti selepas kematian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya sudah membacakan sedikit berkenaan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang terdapat di dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitu berkenaan dengan hadis yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan zalim ke atas dirinya dan dia menjadikan sifat tersebut juga haram di antara kita manusia dan jin. Maka janganlah kamu berlaku zalim menzalimi. Pada pertemuan yang dulu saya menyebutkan tentang sahabat yang membawakan hadis ini kepada kita, iaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Nabi Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, daripada apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Maksudnya hadis inilah hadis qudsi. Annahu qala, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, wahai manusia dan jin, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan zalim itu ke atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya di antara kamu juga adalah haram. Fala tazalamu, maka janganlah kamu itu saling zalim menzalimi. InsyaAllah pada hari ini kita sambung seterusnya. Kata Allah dalam hadis ini, hadis qudsi, ya ibadi kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai jin, kullukum dal, semua kamu ini berada dalam keadaan kesesatan. Illa man hadaitu, melainkan orang-orang yang aku berikan hidayahnya. Fastahduni, mintalah hidayah daripada aku. Ahdikum, aku akan beri kepada kamu hidayah. Hidayah ni dia ada dua makna. Satu, hidayah bermaksud tunjuk. Satu lagi, hidayah bermaksud kebenaran. Tunjuk kepada kebenaran dengan menerima kebenaran itu ada perbezaan dia. Tunjuk kepada kebenaran ni kita boleh tunjuk, ini hidayah, ini bukan hidayah, ini Islam, ini kufur, ini betul, ini salah, ini benar, ini batil. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah dalam hadis ini ialah hidayah itu maksud dia memahami, mengetahui dan juga menerima. Hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lahir atas muka dunia ni, kita tak tahu apa itu hidayah. Sebab apa? Sebab kita lahir atas muka dunia ni, mana kita tahu apa-apa? Tak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menghantar nabi dia kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menghantar kitab dia kepada nabi supaya para nabi itu mengajar kepada kita ini cara-cara. Apakah cara-cara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai seseorang manusia?
Sebab satu orang manusia ni tanpa pimpinan wahyu, dia tak tahu macam mana cara dia nak solat. Satu orang ini tanpa pimpinan wahyu, dia tak tahu macam mana cara nak bayar zakat. Apa syarat nak bayar zakat, berapa qadarnya, tak tahu dia. Satu orang itu kalau tak ada pimpinan wahyu, dia tak tahu macam mana cara dia nak melepaskan diri dia daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Hatta ambil uduk sekalipun manusia tak tahu, melainkan Allah bagi tahu tentang cara ambil uduk. Dalam Quran Allah terang kepada kita. Ini semua memerlukan kepada bimbingan wahyu, tidak memadai menggunakan akal semata-mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kita ini manusia, nabi-nabi, tugasnya untuk memberitahu kepada kita. Ada benda yang Allah suka, ada benda yang Allah murka. Benda ini adalah kebenaran, benda ini adalah kesesatan. Sebab tu semua amalan kita mesti kita berlandaskan kepada wahyu, supaya kita tak tersalah di dalam amalan kita. Kerana kita ni sentiasa buat salah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sangka kita buat benda yang betul, tetapi rupa-rupanya kita tersalah di dalam amalan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan wahyu ini, Allah bagi tahu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dal, kamu semua ini sesat, illa man hadaitu, melainkan siapa-siapa yang kuberikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah daripada aku, ahdikum, aku berikan kepada kamu hidayah. Maksud kepada mintalah hidayah itu, maksudnya kamu kena cari di dalam wahyu itu. Kamu kena dengar wahyu Allah, kamu kena dengar tafsir Quran, kamu kena dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kamu akan dapat kebenaran. Kemudian dalam hadis ini juga Allah SWT bagi tahu, hadis qudsi, lafaznya daripada Nabi, maksudnya daripada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastad'imuni at'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, semua kamu ni berada dalam keadaan lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang aku berikan kepada mereka itu makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makanan daripada aku. Ut'imkum, aku akan berikan kepada kamu makanan. Tuan-tuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat ini, dalam rangkap ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita ni, semua daripada kamu ni bukan setakat tak tahu hidayah. Dalam bab kamu suka pun, itu bab makan. Tuan-tuan, bab makan ni bab kita paling suka kan? Ke ada orang tak suka makan? Ni bab yang kita suka ni, bab makan ni pun, aku tak bagi makan, kamu tak boleh makan, kata Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita ni bagus, kita rasa kita ni pandai semua benda atas muka dunia ni, dan menyebabkan kita terlupa bahawa tanpa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta makanan, kita tak dapat makan, walaupun kita rasa kita hebat. Kadang-kadang kita tanam pokok belakang rumah kita letak baja pun lebih kurang je kat pokok tu. Allah bagi rezeki kepada kita tu buah pokok tersebut, dan buah tu pula bukan sekali tetapi berulang-ulang buahnya, padahal kita jaga lebih kurang baja pun tak letak. Kadang-kadang orang yang tanam pokok tu, yang sentiasa berbuah banyak kali tu, orang yang punya pokok tu pun tidak mustahil kadang-kadang dia sekali pun tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata Allah, mintalah daripada aku, kerana akulah yang memberi kepada kamu. Untuk beri kesedaran kepada kita ini, bagaimana hebat pun teknologi manusia ini, sekalipun dia kata kuasa kita ni tak ada orang boleh lawan dah, tapi satu hari Allah hantar benda kecil je kat dia, tak boleh dia nak
nak lawan. Jadi susah payah pula. Semua orang dekat kampung, kat kawasan kita jadi susah. Meskipun kita kata, oh kita ni hebat, hebat teknologi kita ni, tapi makanan manusia tak boleh manusia cipta, melainkan daripada bahan yang Allah ciptakan dulu. Itu yang pertama.